Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bersama lagi dalam majlis ilmu. Insya-Allah kita pohon dan harap pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita boleh faham hak penting lagi, kita boleh amal deh istiqamah atau kekal dalam amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi baru ni kita berhenti muka surat 33 dan setengah daripada istilah banyak-banyak dia beri kita tu, iaitu jam'ul jam'i. Jam'ul jam'i ni makna jamuk-jamuk, maknanya kupu-kupu, tripu-tripu. Apa makna tripu-tripu tu? Iaitu mempanakan dirinya dan segala akuan itu tiada ada melainkan Allah. Jadi hak banyak-banyak selama kini dia duk mengaku diri dia, duk mengaku bukan Tuhan, duk mengaku yang lain pada Allah Ta'ala. Kebanyakan kita memanglah kita nampak berapa ni kurang nampak Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kalau hak orang beri kita nampak orang. Kalau hak kita dapat, kita nampak usaha kita. Kalau bahasa kita ni dapat hak secara mengejut, kita kata ni keuntungan kita ataupun tuah kita. Jadi tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi jam'ul jam'i ni kita mempana ke diri kita, makna pilih diri kita, aku kita, dia nampak semua tu Allah Ta'ala belaka. Kita dapat rezeki, Tuhan bagi rezeki. Kita buat kerja mudah, Tuhan permudah. Kita boleh orang kesian belah, Tuhan kesian belah. Orang beri hadiah kita, Tuhan beri hadiah kita. Gapo hak berlaku atas diri kita, kita nampak hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Tak nampak makhluk ni. Hak nak duduk situ. Barulah dinamakan jam'ul jam'i tadi. Dan apabila tak ada dah kita buat dah aku kita, sebagaimana dalam kitab Ibnu Athaillah Hikam Melayu, apabila kita buat aku maka nyatalah makuan. Bila kita kata buat aku, maka nyatalah yang mengatakan aku tu siapa dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita nyata dah makuan, nyata Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam segala gerak-geri kita dan gerak-geri makhluk, yang kita nyata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lah gitu. Dan apabila tak ada dah makhluk, tak ada sikit abuk dah makhluk, maka martabat tu dinamakan martabat ahdiyah. Ahdiyah ni maknanya Tuhan saja, tak ada dah yang lain. Itu. Di bawah mana ahdiyah ni tertinggi lah. Kalau tengok dalam martabat 7, ahdiyah ni merupakan martabat yang tertinggi. Bawah pada ahdiyah tu dipanggil wahdah. Lah gitu. Bawah pada wahdah dipanggil wahidiyah. Gitu. Habis. Dan setengah daripada istilah lagi. Al-farqul awal. Kepada al-farqul awal ni, iaitu hal orang yang salih. Hal bagi orang salih, orang yang menjalani diri dia kepada Allah Ta'ala, melihat akan makhluk itu terbimbing daripada khok. Jadi dia tahu dah makhluk ni jadi dinding, jadi pelindung. Hak kita dek kata
ada ada halangan, ataupun ada dinding, di kita terdinding, semua tu menunjukkan makhluk terdinding daripada nyatanya Allah tu ialah kita nyata makhluk. Jadi kalau makhluk tu jadi dinding, lagu mana kita kata kita nampak Allah pun, maka kita nampak makhluk juga. Dia kata tiada ia melihat malaikat makhluk juga. Jadi hak inilah kalau ada dia disebut al-farqul awal. Maknanya mula-mula kita tengok, mula-mula kita nampak, mula-mula kita dengar, mula-mula kita buat, kita nampak siapa? Kalau nampak kita nampak makhluk, makhluk lah. Kalau nampak Allah, Allah lah. Tetapi kebanyakan daripada kita di kata sininya ada benda ni, ada hal yang dikatakan al-farqul awal. Maknanya farak awal kita nampak kita, tidak nampak Tuhan. Yang sepatutnya kita nampak ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Tuhan ni tidak terdinding dengan makhluk ni, dia adalah nyata senyata-nyatanya. Tetapi oleh kerana kita ni kuat ada makhluk, ada diri kita, saya nak buat diri kita ni yang menyebabkan makhluk ni jadi terdinding untuk menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia kata al-farqul awal. Dan setengah daripadanya al-farqul sani, iaitu hal orang yang mumtahi, iaitu melihat dirinya dan segala makhluk dengan hak, dan melihat ia akan wahdah fil kasrah, dan melihat pula kasrah fil wahdah. Dia kata kumpulan yang kedua, al-farqul sani, yang kedua ni lagu mana? Iaitu bagi orang-orang yang sini dia tulis mumtahi, tetapi sebenarnya orang mutawassit baru. Orang mutawassit, orang dari perjalanan, iaitu kerana dia melihat diri dia tu serta dengan Allah Ta'ala. Jadi ingat, kalau ada diri bukan muntahi lagi, tetapi mutawassit, kalau ada diri lagi. Dan melihat ia akan wahdah fil kasrah, dan dia tengok Tuhan ni nyata Tuhan dalam dia tu tengok makhluk. Dia tengok makhluk nyata Tuhan. Dan melihat pula kasrah fil wahdah, melihat hak banyak ni nyata Allah yang satu. Iaitu tiada mendinding salah satu daripada yang lainnya. Mana ada kata alih atas tadi ada pergi balik, maknanya ingat tak ingat, ingat tak ingat. Tengok pada makhluk dulu, nampak Tuhan. Tengok pada Tuhan, nyata makhluk. Jadi makna siapa tu dinamakan orang mutawassit. Orang mumtahi ni dia tak ada. Dia ada. Dia hanya nyata Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bahkan diri dia pun tak nyata. Kenapa? Yang dia nyata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang siapa orang mumtahi ni, dia duduk di Panapilah dan juga makan bakar bila duduk itu. Panapilah, pana pada Allah, dan makan bakar lah, dan dekat dengan Allah lalu. Dan melihat ia akan wahdah fil kasrah, dan melihat pula kasrah fil wahdah, iaitu tiada mendinding yang salah satu daripada yang lain. Kerana tak ada nyata Allah semata-mata, tak mendinding kepada yang lain daripada Allah tu. Maknanya tak jadi dinding. Makhluk tidak jadi dinding.
apabila kita nyata dah duduk di wahdah bil kasrah dan kasrah bil wahdah tadi. Tetapi kalau ada nyata kita, nyata makhluk, baru nyata Allah, tu kalau lagu tu maknanya mutawassit, bukan muntahi lagi. Tetapi kalau semua nyata Allah, maka tu muntahi, orang siapa? Muntahi makna siapa? Mutawassit makna baru duduk tengah jalan lah. Orang pertengahan duduk tengah jalan ala gitu. Habis dan setengah daripada istilah lagi. Luar kita belajar istilah baru. Tajrid. Apa makna tajrid? Tajrid ni banyak digunakan dalam kitab hikam ni. Orang yang tajrid. Arti tajridnya sunyi hati daripada yang lain daripada Allah. Mana hati dia tu tak ada daripada Tuhan. Adanya Tuhan je, Allah je. Dan disucikan segala akuan pada hatinya. Mana hati dia tu tak ada akunya. Nyatanya makuan. Dan sirnya mana rahsia hati dia kau nyata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang sapa kepada tajrid ni, maka dia sikit-sikit dia buat dah lain pada Allah untuk menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nyata? Macam lepas dah lah. Jadi dia nyata asma'nya, nyata af'alnya Allah, dan nyata sifatnya, sifat Allah. Walaupun dia tengok di makhluk. Lah gitu. Sebab hak nyata di makhluk ni ialah kenyataan Allah Ta'ala. Yang bagi orang tarekat dia gelarnya tengok pada ada ni nyata Muhammad, dan Muhammad tu nak menyatakan Allah. Dia tiga tu lah dia pegangnya. Kalau orang tarekat mana dia pegang Allah, Muhammad, Adam. Adam ni maknanya tubuh zahir. Tubuh zahir ni sebenarnya dalam no gapo-gapo no dalam no tidak kita dah. Kenyataan bagi Allah Ta'ala aja. Gelar dia nama Muhammad. Muhammad ni tak ada dah diri makhluk dia. Yang ada pada dia tu nyata pada dia tu ialah kenyataan Allah Ta'ala, iaitu nyata nama, nyata af'al, perbuatan dia, dan nyata sifat tu ialah sifat Allah Ta'ala pada Muhammad tadi. Tapi jangan tengoklah kepada kejadian kita kata daripada tanah tu, tengok gapo yang nyata pada Muhammad tu. Nyata pada Muhammad tu yang menyebabkan kita kata kita ni tidak tidak mati. Kalau bahasa tak nyata Muhammad tu, kita ni mati. Gapo dia Muhammad? Muhammad ni kalau kita terjemah ke, ialah sifatullah, sifat Tuhan. Sifat Tuhan tu di dalam hakikat dia panggil Muhammad, menyatakan Muhammad. Sebab Muhammad ni Nabi kita tu, dia tidak nyata benda lain kecuali apa yang Tuhan, apa yang daripada Tuhan. Lama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita tu tak nyata benda lain. Semua hak nyata dia tu hak Tuhan. Tak ada daripada nafsu dia walaupun sedikit, walaupun sekulit, tak ada. Semua hak nyata pada diri dia, sama ada perkataan dia, perbuatan dia, duduk dia, hati dia, rahsia dia, semuanya daripada Allah. Gitu. Sebab itulah bagi orang hakikat apabila disebut Muhammad tu ialah menunjukkan tadilah tiga tadi, af'alullah, menunjukkan asma Allah, dia menunjukkan sifat Allah. Tiga tu. Duduk situ lalu.
Dan setengah daripada istilah lagi dari tasawuf ni ialah takwa. Apa makna takwa ataupun takut pada Allah ni? Iaitu menjauhkan daripada tiap yang berdosa daripada perbuatan dan mengekalkan segala yang disuruhnya. Jadi takwa ni buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Itu takwa orang awam, dia kata. Orang awam lah gitulah. Takwa diterjemuh kepada orang awam, orang ramai ialah buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Dan ada pun takwa orang khawah pula, orang yang suci lagu mana, iaitu menyucikan hatinya daripada yang membimbangkan daripada Allah. Buat habis halangnya untuk berbakti ataupun untuk menyatakan Allah. Sebab apabila kita nak menyatakan Allah, maka dihalang ataupun hijaknya ialah makhluk. Jadi dindingnya makhluk. Gapo-gapo dia nampak makhluk. Yang bapa ni mati ni hobi. Jadi tak nampak Tuhan. Ajar tu Tuhan. Bapa ni berjaya ni. Kita bersungguh. Bak hadis kata, kalau kita buat bersungguh, percaya dapat. Jadi dapat ni kerana aku usaha sungguh. Kalau rasa makan pula sedap. Kahwin sedap lah pasal kahwin ni. Jaga tubuh makan macam-macam. Ada makan ada makan ubat, ada makan tambah yang menyebabkan selera sedap, maka kahwin lalu makan. Kemudian kalau bahasa kita kata tidur sedap, kahwin boleh tidur sedap pasal tidak lengung lupa. Jadi maknanya gapo pun terhalang, terhijab dengan perkara-perkara keduniaan. Ni bagi orang awal lah, tetapi bagi orang khawas dia buat habis sifat ni. Sebab dia nyata ataupun terang kepada dia segala sesuatu ni ditadbirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan aja yang menentukan. Maka bila Tuhan yang menentukan begitu begini, maka nyatalah takwa tu kepada seseorang. Menyata takwa tu. Mana buat je Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Sebab itulah kalau kita tengok segala wali-wali, segala nabi, segala rasul, dia tak ada perangai-perangai apa nafsu jahat ni. Mereka tu semuanya buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Jadi ada nafsu tu kita lah. Pasal apa kita ni? Pasal kita diuji dengan 4 perkara. Pertama Tuhan uji kita ni dengan hawa. Hawa ni nak buat benda yang Tuhan larang. Kita rasa kita nak buat, kita rasa boleh buat. Yang kedua nafsu. Nafsu tu pergi buat. Hawa ni saja. Nafsu tu pergi buat. Kemudian yang ketiganya jualak kita tu atas apa? Tu atas setel pula jualak kita. Jualak kita buat gotu buat goni, maka kita duk balah lagi setel. Duk balah lah dengan perasaan kita. Yang keempatnya halal kita apa dia makhluk. Kerana ada kita. Makhluk ni kita dia lah. Kerana ada kita ni lah menjadi halangan. Sebab apa? Pak kita duk rasa semua ni kita buat. Sedangkan ya kita boleh buat ni semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi oleh kerana kita ni lupa kepada Allah, duk terdinding dengan makhluk, maka jadilah benda kita buat tu jadi benda salah. Waktu Tuhan larang kita buat, waktu Tuhan suruh kita tak buat. Lagi itulah. Itu kuranglah. Iaitu takwa. Dan setengah daripadanya daripada istilah lagi, iaitu hemah. Hemah ni
iaitu berhadap hati dengan segala kekuatan yang rohani kepada yang sebenar, supaya hasil kamal, hasil itu sempurna baginya, bagi seorang ataupun bagi yang lain, lainnya. Jadi istilah seterusnya hemah. Bila hemah ni, hati kita ni berhadap kepada Allah Ta'ala ni dengan sebenar-benarnya, dengan sempurna. Maksudnya tidak berhadap kepada makhluk. Itulah hemah. Maknanya tak ada lah berasa aku berjaya ni kerana aku tak berjaya kerana kesilapan aku. Jadi kita tak nampak. Tak ada kejayaan kerana kelebihan kita atas kelebihan makhluk. Kegagalan kerana kekurangan kita. Kenapa? Yang semuanya ditarbitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi duduk dia ni sama saja bagi dia, sama ada dia ni sakit ke, tegar ke, makan ke, lapar ke, kenyang ke, bagi dia serupa. Bila sampai kepada martabat ni, sama saja di antara kita katalah sakit dengan segar, antara apa nama ni suka dengan duka, kelada orang lagi ni, maka kalau boleh duduk situ, ni lah kita panggil orang ni orang yang bertakwa. Sebab orang takwa ni boleh duduk situ, boleh duduk tangga tu, boleh duduk tangganya gapo-gapo orang Tuhan buat tu dia terima belaka. Bila dia terima belaka tu lah, dia pula pada istilah lain pula, dia panggil istilah redha. Redha dengan ketetapan Allah Ta'ala. Lagi itulah lebih kurang lah. Dan setengah daripadanya ikhlas. Apa makna ikhlas? Cuci. Iaitu disamakan pada zahir batin. Ikhlas cuci daripada makhluk. Mula ikhlas. Itulah selalu kita kata apa ni wa ikhlas, mana mata-mata kerana Allah. Tapi duduk sebenarnya tidak semata-mata kerana Allah, hanya dakwah. Sebab orang yang sampai kepada ikhlas ni, cuci hati ni, orang yang boleh duduk di hakikat, di tasawuf. Sebab apa? Sebab nak suci hati ni mestilah nyatanya Allah. Lagu tu. Jadi maknanya perbuatan zahir batin pun dia nampak Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata atau mengekalkan hak Subhanahu wa Ta'ala pada mengerjakan taat atau menyucikan hatinya daripada melihat akan dayanya dan upayanya. Dan dia tak tengok usaha dia tu. Dia tak nampak usaha dia tu. Dia nampak semata-matanya Allah Ta'ala lah yang menggerakkan dia, yang menghidayahkan dia, yang menjadikan dia boleh buat taat. Bukan daya upaya dia. Dia tidak tengok situ. Ada ke kita ni, kita tengok di usaha kita. Situlah jadi dindingnya, jadi sesaknya. Jadi kena tengok semua yang berlaku ni adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pada hati kita lah. Mana hati kita tu pegang sungguh, tengok tu mana tidak kita. Yang berlaku tu hanyalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah gitu.